rakyat dalam negara kita? Sudah 52 tahun merdeka kita zalimi rakyat jelata. Sudah 11 kali pilihan raya kita diberikan mandat dan terpilih. Adakah itu silap rakyat dan rakyat kata kita zalim mereka? Kalau zalimi mereka, kita tak ada di sini pada hari ini. Banyak juga kerajaan-kerajaan di setengah-setengah negara lepas merdeka, maka rakyat itu mengambil alih pimpinan politik dalam negara, mentadbirkan negara. Tetapi ada yang berlaku, kerajaan itu tidak dapat mentadbirkan negara. Rakyat hidup dalam keadaan susah payah. Ada yang hidup dalam keadaan papa kedana, mati kebulur. Di Malaysia kita tak ada sebegitu. Kerajaan tak pernah zalimi seorang manusia, kerana kita tahu setiap rakyat di negara kita adalah patut diberikan perlindungan oleh kerajaan. Kita tak pernah zalimi rakyat jelata. Tak ada rakyat jelata yang agaknya tersingkir daripada pembangunan negara. Ya, ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang miskin, itu biasa. Tetapi fakta yang nyata di hadapan kita pada hari ini, selepas 52 tahun kita merdeka, negara kita sudah meningkat kemajuan. Sebahagian besar rakyat jelata sudah terlepas daripada belenggu kemiskinan. Waktu mula-mula merdeka, hampir 60% rakyat dalam negara kita miskin, hidup dalam keadaan papa kedana, tidak ada tanah, tidak ada apa, tak ada harta pun. Sekarang ini selepas 52 tahun merdeka, kadar kemiskinan hanya tinggal lebih kurang 2 ataupun 3% sahaja. Kalau kita zalimi rakyat, takkan begitu halnya. Rakyat akan hidup terus dalam keadaan kesusahan, kepayahan. Mungkin ramai yang mati kebulur. Hari ini di Malaysia ramai mati bukan kebulur, lebih makan. Saya hari ini di Sarawak, saya kira dah 6 kali ke 7 kali makan. Tak makan tak boleh. Dia kata TPM dah datang, bagilah ni berambih dari sana tadi. Kat mana saya masuk? Ke Beladin, Corok di Sarawak, kerana melancarkan minggu sama manah. Jadi ada masa jumpa. Sebelum itu pergi ke Sibu, letakkan asas untuk kempen. Lepas di Hulu Selangor, insyaAllah menang. Kita nak menang pula di Sibu, di Sarawak. Tak ada rakyat kita zalimi. Tapi Anwar Ibrahim didokong oleh kuncu-kuncunya. Dan mereka ini juga yang hari ini sudah pun mulai sah dan sedar. Pengakuan yang telah pun dibuat oleh Zulkifli Nordin, oleh Datuk Zahrain, dan banyak lagi ahli parlimen, ahli Dewan Negeri. Tak payah kita sebut, bukan Zahrain ini. Tak payah kita sebut, mereka sudah buat pernyataan terbuka hari ini. Bukan saja Datuk Dr. Halili, Kamala Nadan. Welcome. Saya sebutkan tadi bukan saja 1-2 orang, banyak lagi yang telah pun membuat kenyataan bahawa mereka sudah pun tersilap langkah dan mau balik ke pangkal jalan. Dan hari ini menyatakan sokongan yang kuat dan padu untuk menyokong supaya Barisan Nasional menang di Hulu Selangor ini. Saya ucap juga terima kasih kepada 2 calon bebas yang sebelum ni agak begitu berminat untuk bertanding. Wah, dia popular lah. Nanti dia tarik perhatian, saya tak boleh berucap lah. Never mind, I'll give you a chance to speak after this. Dah hilang dah apa yang saya nak cakap. Jadi saya tak payah sebutkan soal masalah yang telah pun timbul ini. Kita berada dalam situasi keadaan yang kritikal, saudara. Kita menghadapi pilihan raya di sini. Yang saya tahu dalam pilihan raya kecil ini, berbagai-bagai isu dibangkitkan. Dia bangkit soal APCO, PKFZ, Bank Hawk, dan berbagai-bagai isu lain. Saya juga dapat SMS tentang apa yang mereka telah buat di Felda, Sungai Tengi, dengan berbagai-bagai janji-janji yang mereka lakukan untuk menjanjikan penduduk sini tentang matahari dan bulan. Semuanya tidak bagi. Dan juga pelbagai-bagai langkah-langkah yang telah pun diambil oleh mereka untuk nak mempengaruhi pengundi yang ada di Hulu Selangor. Tetapi percayalah,
bahwa kita berada dalam satu jamaah. Jamaah kita inilah jamaah yang benar, karena kita tidak pernah menipu rakyat. Ya, saya mengakui sebagai timbalan Perdana Menteri Kerajaan Barisan Nasional bukanlah terlepas daripada melakukan kesilapan. Ialah saya akui, memang kita sebagai manusia, kita ada kelemahan-kelemahan. Tak payahlah saya sebutkan banyak perkara yang telah pun kita lakukan untuk faedah rakyat, tetapi ada juga berlaku kesilapan-kesilapan kecil yang sebenarnya dia tidaklah mengganggu proses pentadbiran negara dan kerajaan kita. Itu kita akui, tetapi kita perbetulkan, kita perbaiki. Bagaimana yang sekarang ini sedang pun dilakukan oleh pemimpin kita, Perdana Menteri kita. Kita tak mahu orang kata terhalang dengan keadaan politik gawat yang nak dibangkitkan oleh pihak pembangkang. Kita nak menjurus secara terfokus pada soal untuk membangunkan rakyat. Perdana Menteri dah sebutkan gagasan satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Hari ini sudah mula diterima baik. Saya pergi ke mana-mana ceruk, sampai tadi ke Beladin, ke Kampung Landih. Tuan-tuan tak tahu kat mana ni? Saya pergi ke Sarawak, Ulu, masuk pedalaman. Saya sampai ke sana, dia orang kata sorak satu Malaysia. Anak-anak muda berkata begini, satu Malaysia. Jadi sekarang ini dia sudah jadi satu, orang kata, tarikan yang cukup hebat. Dan dengan sebab itu pihak pembangkang rasa ini adalah satu yang agak mencabar kewibawaan pembangkang, dan rakyat sudah mula sedar bahawa kekuatan Barisan Nasional itu ada dan rakyat mahu bersama-sama dengan pemimpin dan kerajaan kita. Jadi dia lihat bahawa gagasan satu Malaysia is a threat to the existence, adalah suatu ancaman kepada kewujudannya. Maka itu dia putar demi putar, dia kata satu Malaysia ini sama dengan satu Israel. Dia belajar geografi dengan siapa? Dia belajar ilmu geografi dengan siapa? Siapa guru dia? Saya Menteri Pelajaran, saya tak pernah ajar satu Malaysia dengan Israel sama. Sekarang ini sebab gagasan satu Malaysia, banyak orang sudah buka restoran satu Malaysia. Banyak orang sudah pun menggunakan istilah satu Malaysia. Satu Hulu Selangor, satu Selangor, satu apa, macam-macam lagi. Ia sudah jadi satu, orang kata, branding yang kuat. It is so strong. Maka itu pihak pembangkang sudah mula melihat ini sebagai satu ancaman. Maka sebab itu dia pertikaikan satu Malaysia. Dia pertikaikan apakah tujuannya. Ini GAP perkatakan bukan satu Malaysia, ini adalah middle Malaysia, Malaysia orang. Dia cakap gitu. Saya fikir ini adalah satu perkara yang dilakukan oleh mereka untuk menghala pandangan kita pada soal pokok, pada soal isu-isu yang remeh. Dia bangkitkan pelbagai-bagai isu yang saya tak perlu nak sebutkan, banyak sangat. Waktu kempen-kempen ini kita dengarlah pelbagai-bagai lagi. Jadi saya cuma nak menyatakan sini pada malam ini, tinggal beberapa malam saja lagi untuk kita berkempen dengan saudara-saudara sekalian. Saya nak mengajak saudara-saudara berfikir secara waras, berfikir secara agak begitu mendalam, kerana kita nak bagi satu isyarat yang penting kepada seluruh rakyat jelata, bahawa Hulu Selangor adalah penentu masa depan negara kita. Kalaulah di sini dan insya-Allah dengan sokongan saudara kita berjaya dengan kemenangan yang cemerlang dan saudara Kamalanathan terpilih sebagai calon kita, maka mesej kepada rakyat jelata bahawa kita sudah kembali semula. We are back where we are. That Barisan Nasional is as strong as ever. Bahawa kerajaan BN akan terus melaksanakan agenda pembangunan untuk rakyat jelata. Apa-apa kelemahan kita perbaiki, apa yang baik kita teruskan. Karena kita nak mengajak saudara-saudara bersama-sama dengan kita supaya menjelang tahun 2020 kita sama-sama merayakan negara kita menjadi sebuah negara maju. Ini harapan kita. Sebab itu tumpuan kerajaan sekarang ini, selain daripada gagasan satu Malaysia, kita bincangkan dengan apa yang disebutkan Government Transformation Plan, pelan transformasi kerajaan. Yang ini pihak pembangkang tak mana nak sentuh. Dia ada sentuh sikit-sikit, dia pertikaikan apa yang dimaksudkan dengan GTP. Saya nak jelaskan sini, ini adalah satu inisiatif kerajaan yang telah